Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, Allah Ta'ala berikan peluang dan ruang kepada kita untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, yang mana kedudukan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kalau tak silap ustaz, kita nak sambung perbincangan berkitab kita dalam bab Mutiara Tasawuf karangan Syekh Ibnu Athaillah. Kalau tak silap ustaz, muka surat 7, betul ke? Betul atas sekali tu kan? Okey, baik. Kata musannifur rahimakumullah taala, kita tengok mutiara kitab tasawuf kita, iaitulah Tazkiyah An-Nafs, iaitulah tasawuf daripada segi istilah. Hari itu kita dah bicarakan tasawuf. Kalau dalam bahasa ejaan, dalam bahasa Jawinya, ta, sad, waw, fa. Betul? Ta tu adalah tasawuf, artinya taubat. Maknanya kita banyak salah. Sad bermaksud safau, iaitu bersih. Sofiah tu. Ada tak anak nama Sofiah ke? Maknanya apa? Bersih, suci. Waw pula pembawa maksud, iaitulah wilayah, tempat. Ataupun dalam bahasa tasawufnya kita panggil kewalian lah. Dan fa adalah membawa maksud kepada fana. Fana apa? Kita ni fana, maksudnya kita tak nampak apa-apa, iaitulah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kita, miskin kita, diuji kita, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi kita nak masuk sedikit sebanyak daripada ulama-ulama. Dia terangkan tasawuf ni apa maksud yang ni ulama ni pula. Okey, kita tengok. Yang pertama, Ma'ruf Al-Karki berkata, namanya siapa? Kalau kat bawah tu, Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Karki, merupakan seorang tokoh ulama besar dan pembantu kepada Ali bin Musa Ar-Ridha radhiyallahu ta'ala anhu. Meninggal pada tahun 200 Hijrah bersamaan 815 Masihi. Ini antara orang yang dekat dengan Nabi lah ni. 200 Hijrah ni selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dia kata apa? Tasawuf adalah pergantungan harapan semata-mata kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Itu i'tiqad. Kena faham. I'tiqad ni apa ibu-ibu? Pegangan. Kita punya simpulan. Maksudnya apa? Kita buat segala benda, benda tak jadi pun boleh bagi jadi, benda tak jadi pun Allah Ta'ala boleh buat bagi jadi. Ustaz, saya sungguh-sungguh lah usaha ustaz, tak jadi sampai ke sudah.
Nah, ataupun benda tanpa kita buat. Ya Allah Ustaz, saya sangkakan berliku-liku, payahlah Ustaz. Ya Allah Ustaz, Allah Ta'ala gerakkan beberapa orang individu untuk datang bantu saya. Ya Allah. Nampak? Nah, maksudnya apa? Adalah pergantungan harapan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa benda kita buat? Dan tidak kepada makhluk. Hati kita bukan bergantung kepada makhluk. Inilah yang diajar oleh para sahabat. Nah, maksudnya kita tak berharap kepada orang. Kalau orang datang bantu kita, itu adalah gerak daripada Allah. Faham situ dulu. Nah, maksudnya bukan kita bergantung pada orang. Ustaz, saya interview ni Ustaz, tak lama lagi ni. Ustaz ada kabel tak Ustaz? Kabel ada, kabel charge iPhone ni. Nah, Ustaz, saya ni nak interview ni Ustaz, nak dapat tauliah ni. Nah, tauliah Negeri Sembilan antara yang boleh tahan jugalah. Kan? Ustaz ada cerita kan? Tauliah Negeri Sembilan. Nah, waktu saya ambil. Nah, saya ditemu-duga oleh mufti sendiri. Nah, dan juga Dr. Syuhada lah. Nah, antara sebahagian daripada majlis fatwa dalam agama dapur Negeri Sembilan. Payah. Nah, dia tanya macam-macam. Kan? Antaranya. Jadi bergantung kita kepada Allah. Mula-mula masuk tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mufti dah. Nah, Datuk Ahmad bin Yusuf kan. Mula-mula masuk tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, macam mana ni Allah? Dia pun suruh baca Fatihah. Kita bacalah Fatihah. Nah, Ustaz terangkan sikit latar belakang diri Ustaz. Saya pun teranglah. Nah, berasal daripada bagian. Alhamdulillah, nah, mempunyai 3 orang cahaya mata, mempunyai seorang isteri. Dan isteri pula berasal daripada Negeri Sembilan. Sudah kata. Nah, Negeri Sembilan Ustaz. Alhamdulillah. Orang Negeri. Alhamdulillah tu orang Negeri. Nah, nak tanyalah Negeri Sembilan ni ada berapa daerah? Sudah. Nah, saya pun jawab lah dalam Negeri Sembilan. Nah, 9 lah. Ustaz kena mengaji lagi ni Ustaz. Ya tu memang saya lemah sikit lah tu. Bab-bab kita katakan ilmu umum ni, ilmu yang kita kata ilmu daripada segi sejarah ni. Salah tu Ustaz. Nah, Datuk pun umumkan. Nah, tegur saya lah, rajin-rajinlah buka majlis fatwa punya mufti punya laman web tu. Nanti Ustaz boleh tengok situ. Dia pun sembang. Nah, dia tanya pula, Ustaz, rumah Negeri Sembilan ya? Betul tu. Nak tanyalah, rumah Ustaz suku apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kan? Payah juga soalan-soalan lain tu. Alhamdulillah kan? Dia tegur lagi lah, Ustaz kena rajin tengok. Esok orang tanya esok. Nah, ni tanah adat macam mana? Ni tanah faraid macam mana? Kan? Saya kata insya-Allah lah tu, kalau tak tahu saya tawakuf dululah. Nah, saya tanya orang lain dululah. Dia beza. Nah, tanah adat dia ada perkiraan dia. Nah, dia bukan senang-senang. Nah, adakah faraid ke ataupun dapat kepada macam mana adat berpatih ke? Dia panjang cerita lah. Nah, jadi apa mufti sebut boleh tengok dekat laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Nah, jadi maksudnya kalau kira-kira lah berhadapan dengan makhluk orang hebat macam tu, ya Allah ya Rabbi, tak lepas tauliah saya. Nah, payah. Tapi bolehlah soalan-soalan agama tu boleh. Tapi dia tahu dah kita boleh, dia tak tanya yang tu. Nah, dia tanya yang kita nampak-nampak macam 50-50 je ni. Nah, budak ni boleh jawab ke tak boleh jawab? Nah, itu yang dia tanya Ustaz tu. Jadi maknanya pergantungan kita selang 2 hari ke 3 hari dapat surat daripada Jabatan Mufti, alhamdulillah lulus. Nah, selama 5 tahun kalau tak silap lah Ustaz punya kad tauliah tu. Jadi nak cerita apa yang ibu buat, apa yang ayah-ayah buat, pertama pergantungan kepada Allah. Sebab tu daripada kalangan sufi, daripada kalangan para aulia illah, dia ada masalah, dia tidak luput 2 rakaat dulu. Kalau dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah, satu lagi karangan Syekh kita ni, kitab ni nama kitabnya Tajul Urus. Nah, samalah pengarang kitab ni. Nah, dia cerita apa? Belum apa-apa lagi solat sunat 2 rakaat dulu. Nah, anak tu demam, anak tu sesema. Biasalah kan sekarang musim-musim dia. Nah,
Bang, dah berapa hari dah anak kita macam ni bang. Solat sunat dahulu 2 rakaat, maka baru bawa pergi jumpa doktor, maka baru je bawa pergi klinik, maka baru bawa pergi jumpa hospital ataupun apa sebagainya. Itu nak kata salafus soleh. Nah, pergantungan kepada Allah tu lebih utama berbanding dengan pergantungan kepada makhluk. Makhluk tu kena ada atas jalan wasilah orang panggil. Nah, atas jalan jambatan, pertalian, makhluk kena ada. Doktor, tolong doktor buat yang terbaik untuk anak saya. Pembedahan itu, pembedahan ini. Adakah tolong itu kita kata, oh ustaz ni tak guna pertolongan Allah? Bukan. Nah, dia panggil wasilah. Tetapi pegangan, i'tiqad kita, ustaz, saya redha dah ustaz. Setelah usaha saya, doa saya, ikhtiar saya, maka sekarang tepatlah pada waktunya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud tasawuf. Habis. Sahal Abdullah Al-Tustari berkata, sufi itu ialah seorang yang bersih daripada maksiat. Betul payah ni. Nah, tuan-tuan mengaji kitab ni, kitab besar ni. Nah, nak ngaji, nak faham, bukan mudah tuan-tuan. Nah, nak bersih daripada maksiat. Ya Allah. Sebab tu ada baru ni tuan ibu-ibu ada tengok tak? Satu video tukang sihir paling hebat dekat Rusia. Ada tengok? Nanti cuba buka YouTube. Dia di Temu Ramah. Tapi ni di negara luar lah, bukan negara kita. Tapi tukang sihir ni kalau tengok muka tu semacam perempuan. Kalau duk tengok. Nah, nanti dia ada tulis subtitle kat bawah. Translate dalam bahasa Melayu. Nah, dia kata semua agama mudah untuk dia sihir. Nah, tapi paling susah untuk dia sihir orang Islam yang jaga 5 waktu. Adapun orang Islam tak jaga, biasa je. Orang Islam yang jaga solat, sebab dia akan susah nak dapat bayang orang yang jaga solat 5 waktu seolah-olah tertutup, terdinding. Ini bapak segala toke kepada segala tukang sihir yang berlaku di Rusia. Nanti ibu-ibu tengok. Nah, dia ada duduk atas sofa macam tu, atas kursi macam tu, ditermu ramah oleh wartawan. Nah, macam mana istilah awak buat sihir? Adalah dia baca-baca, tengok dalam air, bayangkan gambar orang dan sebagainya. Adalah. Tapi paling susah dia kata dia nak buat sihir, nak buat khianat, nak buat perbuatan syirik yang kepada kita katakan menyakiti hati orang. Orang Islam yang jaga solat 5 waktu. Sebab tu solat tadi tu membersihkan kita daripada maksiat. Nah, bersih satu waktu. Betul hari ni kalau orang tak jaga sembahyang, orang tak jaga hubungan dengan Allah, habis, takkan ada kebahagiaan. Nah, bukan kita nak cakap apalah, berapa ramai hari ni orang yang tak sembahyang? Berapa ramai? Nah, kalau kita tengok kadang-kala kebanyakannya pomen kereta, pomen motor. Pengalaman ustaz pula tukang-tukang rumah, berapa ramai tak sembahyang? Berapa ramai? Nah, yang tu yang kita nampak secara zahir tu. Nah, tak usah ceritalah laki ke perempuan ke yang duduk rumah ke. Betul Nabi SAW sebut orang yang tak jaga hubungan dengan Allah. Al-Islam. Islam adalah kita katakan as-salatu imanuddin, iaitulah agama kita yang paling utama adalah solat. Apa pun didik anak tentang solat dulu. 7 hingga 10 tahun didik tentang solat dulu. Nah, jangan didik tentang belajar. Tu belajarlah. Nah, jangan didik matematik lah, itulah, yang itu didik lah. Tetapi daripada bab solat, tidak ada lebih kurang, tidak ada excuse bagi seorang anak yang kita latih dia, yang kita jaga dia, yang kita didik dia. Sebab tu dia kata, sufi itu ialah seorang yang bersih daripada maksiat dan sentiasa berpegang teguh. Nak bersih daripada maksiat lagu mana kita ni? Nah, tak kita buat maksiat, kita terpandang maksiat. Tak kita terpandang maksiat dalam telefon kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, macam mana hari ni? Budak-budak ini. Nah, kalau bagi gadget, diam terus. Betul? Nah, budak-budak sekarang kan, pergi kedai makan kan, mak ayah siap letak lagi telefon. Ni. Tengok telefon. Tengoklah Upin Ipin ke. Nah, kalau tidak berantakan budak-budak ni. Sebab tu saya kata dengan rumah saya, nah, kita nak beli bungkus. Nah, tak nak amalkan untuk ajarkan gadget daripada kecil. Nah, nak bagi makan pun gadget dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak salahkan juga.
Nah, tapi bagi itu kena tengok masa. Nah, sebab apa? Sebab hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terlalu mudah kita katakan bermudah-mudah dengan gadget sehingga banyak perkara-perkara maksiat yang terdedah kepada kita. Dan sentiasa berpegang teguh dengan Allah, bukannya dengan manusia, iaitu dengan makhluk. Pegangan kita. Nah, hati kita tadi tu. Oleh yang demikian di sisi ahli tasawuf, tiada beza lagi antara emas dan juga lumpur. Tulis sikit apa maksud emas dan juga lumpur tu. Tulis sikit. Di sisi ahli tasawuf, sama ada senang ataupun susah, itu sama sahaja di sisinya. Sama ada senang ataupun susah, betul, itu sama sahaja sisinya. Ni ahli tasawuf ni. Ui, payah ni ibu-ibu ayah yang rahmati oleh Allah. Betul. Nah, di saat kita tak ada nama, alhamdulillah lah, okey kita boleh. Nah, tapi bila dah ada nama sikit, nampak? Nah, saya tak ambil ni kalau ceramah setakat 1,000 2,000 ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, saya tak layan ni, minta maaf. Nah, bahkan kita dengar pula kadang-kadang, kalau nak jemput kami, nak jemput saya, bank in dulu 50% daripada jumlah yang kita letak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, walaupun daripada segi syarak, ustaz letak harga, hukum dia harus. Nah, tak ada masalah. Nah, sebab ilmu, tak ada masalah, harus. Tetapi daripada segi adab. Nah, lecturer tu belajar tinggi-tinggi daripada master. Nah, nak naik pula PhD sebab apa? Sebab naik-naik pangkat lah. Bila kata naik pangkat, gaji tu naik lah. Harus. Nah, cikgu daripada tak reti apa, daripada diploma, lepas tu naik degree, lepas tu naik master. Nah, lepas tu cikgu nak, saya ni sebenarnya tengah sambung belajar lagi ni. Nah, saya tengah PJJ sekarang ni untuk buat degree pula. Nah, untuk naik pangkat lagi. Kalau kita kata macam tu, tak boleh lah macam tu. Nah, apa cikgu dia mengajar orang nakkan duit lebih pula? Tapi tak bunyi pun macam tu. Nah, tapi kalau ustaz, kalau dia minta, hukum dia harus dekat situ. Boleh, tak ada masalah. Nah, kerana kata Sayyidina Uthman bin Affan, tidak ada masalah untuk minta bayaran. Tapi daripada sudut adab dan barakah. Nah, kita yakin. Nah, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Bagi lebih, alhamdulillah, tak ada masalah. Nah, sebab kita kena niat bahawasanya, kalau ada rezeki, alhamdulillah lah. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kepada kita tak ada rezeki malam tu, mungkin adalah Allah Ta'ala gantikan kepada kita. Nah, macam baru ni lah, ustaz pergi satu tempat tu, ustaz, nah, kita nak bergambar beramai-ramai ustaz. Okey lah, kita pun bergambar. Tiba-tiba ada seorang makcik ni datang, ustaz, kita bergambar ramai-ramai ya. Okey, orang semua dah senyap, semua dah. Nah, makcik ni cakap, okey, free size. Aduh, free size apa pula ni? Nah, haji, free size apa? Free size. Ustaz, kalau free size lain macam free size tu. Nah, freestyle. Freestyle ustaz. Nah, ustaz nak freestyle dengan ustaz. Ni tak ustaz nak free size. Terkejut gitu. Nah, ustaz nak free size. Lain pula free size tu. Nah, jadi nak gambarkan kepada kita benda tu sama. Nah, Allah Ta'ala uji kita ke dapat kenikmatan ataupun dapat kita kata kemudaratan, ia adalah sama bagi sisi orang tasawuf. Ini bukan senang lah, ni dengar senang lah. Nah, cuba di saat Allah uji kita. Nah, tiba-tiba na'udzubillah min zalik lah, bankrupt apa semua tak ada. Nah, apa benda pun kena sita. Nah, bankrupt perniagaan kita ke apa yang kita usahakan ke, habis licin. Macam mana? Nah, nak bangkit semula. Nah, ataupun Allah Ta'ala tetapkan kepada kita ke jatuh bersalah ke. Nah, daripada segi perundangan ke, macam mana kita nak faham? Itu dia bagi orang tasawuf. Kau bagi aku emas pun sama, engkau bagi aku lumpur. Lumpur ni kotor lah, dia tak sebutlah najis kat situ. Nah, lumpur ni benda nak bersihkan balik, kan berat tu. Kalau orang banjir tu masuk lumpur dalam rumah. Nah, 4-5 orang bersih 3 hari belum tentu hilang lagi lumpur ni. Nah, tetapi bagi orang ahli tasawuf tidak ada masalah, tak terusik. Maka sedikit sebanyak kita tumpanglah barakah. Nah, kita mengaji macam ni bukan senang ni nak mengaji ilmu macam ni. Nah, sekurang-kurangnya kita akan beringat
Di saat Allah Ta'ala bagi rezeki, pak, dia tarik sekali. Nah, boleh jadi bukan dia tarik daripada sudut harta, dia tarik daripada sudut anak isteri kita. Nah, kemalangan ke, na'udzubillah, mati terbakar ke, na'udzubillah. Apa lagi? Nah, mati lemas ke, na'udzubillah. Nah, ni musim-musim hujan ni. Mana Pakistan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngeri betul tengok Pakistan. Nah, berapa puluh ribu dah orang mati. Nah, dia punya banjir dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh nampak tu dia punya jalan pula betul-betul lereng bukit kenderaan dia. Nah, saya tengok dalam satu video tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, roboh habis. Nah, memang adat kata matilah. Tak tahulah jasad jumpa ke tidak. Nah, betul-betul jatuh banjir besar yang berlaku. Ini nak kata ni. Nah, bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang tasawuf, dia faham. Nah, ujian yang datang, nikmat yang diberi sikit pun tak terusik bagi diri dia. Nah, kau nak bagi aku datuk, macam tu je lah. Nah, kau nak bagi aku apa? Nah, bentara setia. Macam tu je lah, aku tak ada apa pun. Nah, kau nak bagi aku apa? Tan Sri. Kau nak bagi aku datin. Aku macam tu je lah. Nah, tak ada apa pun. Nah, sebab apa? Sebab dia faham. Abu Turab An-Nakhshabi berkata, Sufi itu ialah seorang yang tidak dikotori, yang tidak tercemar oleh sesuatu pun, malah bersih dari semua perkara. Tulis sikit dekat situ. Daripada semua perkara, daripada sudut batin maupun zahir. Tulis sikit. Kalau kata batin, sikit pun tak bercampur riak, sikit pun tak bercampur ujub. Betul? Nah, kita tak usah duk katalah diri kita lebih mulia. Tak usah duk kata. Nah, ni kadang-kadang kita duk berasa diri kita tok guru lah, ustaz lah. Nah, dah orang nak panggil kita ustaz, panggil lah, nak buat macam mana? Nah, siap kata lagi tak ada orang lain buka pondok, buka madrasah, umur saya 27 ni. Saya lah paling muda sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi macam tu, alhamdulillah. Nah, tapi janganlah kata tak ada orang lain. Nah, tak ada orang lain yang buka pondok, buka madrasah. Nah, umur muda-muda macam saya. Kenapa kita nak mengangkat diri kita? Bukankah Nabi SAW sebut man tawaddu'a rafa'allah? Barang siapa yang rendah diri, Allah Ta'ala yang akan angkat dia. Nah, saya ni mengaji tak? Saya mengaji tak? Nah, tapi cakaplah hadis ke Quran ke, saya boleh bahas satu persatu. Lagu mana? Nah, saya mengaji tak ada, saya tak mengaji. Bawalah hadis ke, bawalah Quran mana ke. Nah, kita boleh hurai satu persatu. Sudah adalah. Nah, takut kena tipu dengan iblis laknatullah. Nah, dia bukan kira kita ni buka pondok ke apa ke, ustaz ke tak ustaz ke. Nah, dalam kita belajar, dalam kita mengaji, sama ada dunia, apatah lagi akhirat, tak usah duk katalah kita lebih daripada orang. Nah, sebab tu ulama-ulama letakkan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Akhir kuliah kita, kalau mengaji usul, mengaji kitab tauhid, nah, mengaji Faridatul Faraid ke, Misbahul Munir ke, kalau mengaji, apa pasal pula yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya? Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Allah Ta'ala yang buat, apa kena-mengena pula dengan saya pula? Kita ni berjalan atas takdir Allah. Patutnya sebut, okey tuan-tuan, kita berhenti dulu kuliah kita. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dan salah pun datang daripada Allah juga. Dia panggil tak kena adab nama dia. Nah, ada pula kita kata, saya ni mengaji tak, tapi boleh buka pondok, boleh jadi orang hebat. Apa sebab kita berkata sedemikian rupa? Untuk apa kita cakap macam tu? Nah, untuk orang puji kita ke? Untuk orang angkat kita ke? Untuk orang muliakan kita ke? Untuk orang letak kita di saf pimpinan depan ke? Apa sebab? Jangan na'udzubillah lah. Nah, jadi perbetulkanlah balik. Kadang-kadang kita salah. Bila kita salah, kita minta maaf. Apa masalahnya? Nah, mungkin saya minta maaf kepada semua atas sabqul lisan. Apa? Kadang-kadang bercakap ni naik Syekh Rabbana dia. Betul? Naik tiba-tiba, mari rasa diri dia. Waktu bercakap.
Jadi permohonan maaf ini pun kadang-kadang sedih juga. Nah, kita yang merosakkan diri kita. Nah, ada pun Wahabi, Wahabi ni terus-terus. Wahabi cukup tak boleh masuk dalam Negeri Sembilan ni. Nah, Wahabi cukup-cukup pantang sungguh dah. Memang tak ada mana, tak boleh cari makan lah Wahabi. Nah, dalam Negeri Sembilan ni lah, wallahu alam lah kot ada saki-baki. Nah, sebab apa? Sebab ada tariqah, adanya kita katakan ulama'-ulama' di kawasan Negeri Sembilan kita yang masih mengamalkan tarikat. Nah, batu ulama'-ulama' antaranya mufti Negeri Sembilan yang pertama, almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Linggi. Betul? Dia yang bacakan doa semasa kita katakan pimpinan Tuanku Abdul Rahman laungkan merdeka tu. Dia orang pertama. Nah, yang tetapkan tarikh 31 Ogos 57 siapa? Syekh Abdullah Fahim. Nah, kalau pergi dekat Kepala Batas Pening, namanya Masjid Almarhum Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Dia tetapkan 31 Ogos, bukan Tuanku Abdul Rahman. Nah, dia yang bagi saranan. Okey, Tuanku Abdul Rahman pergi deal bla 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 bla, sini tarikh kita merdeka. Lepas tu baca doa dulu. Nah, baca doa ada perkataan Malawiyah, iaitulah Melayu. Nah, siapa dia? Mufti Negeri Sembilan pertama pergi baca Dataran Merdeka tu. Nah, almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Al-Linggi baca doa, Ya Allah, Ya Tuhan kami, di saat kami baca bahasa Arab dulu. Nah, lepas tu baru baca bahasa Malaysia. Satukan hati umat-umat Islam, Ya Allah, terutama bangsa Melayu. Hari ni kalau cakap bangsa Melayu, oh resis lah Ustaz. Apa pasal pula ulama' mufti doakan Melayu? Nah, hari ni tak boleh lah Ustaz, kita cakap Melayu Ustaz. Nah, takut orang panggil kita resis. Tengok macam mana ulama' kita mendoakan. Nah, sedangkan di dataran mereka tu baik Cina, baik India, baik Bengali, baik orang putih, baik Jepun, semua ada. Nah, tapi ulama' kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, hati dia betul-betul dekat dengan Allah SWT. Minta supaya orang Islam, orang Melayu, orang bangsa Melayu satu hati, jangan jadi tali barut. Doa. Apa masalahnya doa untuk ke arah kebaikan? Ni kadang-kadang kita bila sebutnya, Ustaz tak boleh lah Ustaz, kita One Malaysia. One Malaysia, One Malaysia, tak ada masalah. Betul, hati-hati dengan slogan-slogan sekarang. Dah mula banyak hari kebangsaan. Bukanlah salah nak sebut kan, merdeka-merdeka, sebut merdeka. Nah, jangan sebut hari kebangsaan. Hari kebangsaan tak lama lagi kita akan sambut minggu depan, 16 September. Itu hari Malaysia, hari kebangsaan. Nah, merdeka tu sebut merdeka betul-betul. Kenapa ulama' kita sebut merdeka? Nah, ada yang Allah Ta'ala letakkan di sebalik perkataan merdeka tu, betul tak? Nah, mim, ra, dal, ya, kaf, alif tu. Nah, mengikut Rasul, mim mengikut ra. Merdeka tu, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Nah, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sebut merdeka sungguh-sungguh. Nah, Ustaz, selamat Hari Merdeka, Ustaz. Ya bang, selamat Hari Merdeka bang. Pengurusi, selamat Hari Merdeka, selamat Hari Merdeka, Ustaz. Jadi bukanlah salah sebut selamat Hari Kebangsaan. Sebab apa? Dia tahu nak pecah hati umat Islam, nak ganggu umat Islam, nak kita kata robek hati umat Islam. Pecahkan Allah dengan Rasul. Jangan ada sangkut paut dalam hidup dia Allah dengan Rasul. Kalau tak ada Allah dengan Rasul, senang. Kita cocoh ni, kelahi belaka umat Islam. Nah, bangsa kita, kita tukar sikit lah. Nah, jangan pakai nampak sangat. Nah, kita bubuh selamat Hari Kebangsaan. Nah, merdeka tu jangan bubuh lah. Nah, banner naik tu. Tapi bukanlah salah kalau sebut Hari Kebangsaan pun ikut mu lah, mu nak sebut Hari Kebangsaan pun tak ada masalah. Nah, cuma kalau kita faham, dulu-dulu jarang kita dengar Hari Kebangsaan. Nah, mana ada merdeka sekolah kita dulu. Nah, pertandingan mewarna merdeka, tulis bendera, lukis bendera, merdeka. Nah, jadi sejak kebelakangan ni kita tengok, bukanlah kata salah macam saya sebut tadi. Nah, tapi dah mula nampak Hari Kebangsaan. Nah, selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Boleh, tak ada apa pun, ikutlah. Nah, tapi kalau kita perhatikan Hari Kebangsaan kau sebut ni minggu depan, tak lama lagi. Hari ni berapa? 9 September. Sebut 16 September. Buatlah banner besar pun. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 16 September, cuti umum Jumaat depan ke tak silap Ustaz? Lebih kurang kita tengok balik kalender. Nah, sebut lagi merdeka. Sebab apa kaitan tu tuan-tuan? Ada Allah dengan Rasul dalam tu.
Sebab tu hati-hati orang Melayu dulu boleh satu. Batu orang Islam dulu boleh satu. Lepas daripada doa, azan pula. Siapa dia yang azan? Almarhum Tuan Guru Syekh Hasan bin Azhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang. Nah, Hasan Azhari menang. Tanda syukur. Dia pakar dalam bab qiraat. Nah, wadduha walaili idza sajad dia pakar. Nah, boleh dia kata baca macam ni, ada qiraat macam ni. Kalau kita kata azan pula ada bayati, ada hijab. Dia pakar dalam bidang Quran. Mu tanyalah apa benda dalam bidang Quran, tajwid, makhraj, apa benda bab qiraah. Cerdik sungguh almarhum Tuan Guru Syekh Hasan bin Azhari. Dia laungkan azan. Nah, kadang-kadang seronok juga kan. Maknanya bila laungan, bila tiba merdeka ni, cuba buat macam ni kan. Meremang bulu roma kita duduk dalam merdeka dengan bunyi azan. Nah, katalah mufti azan ke, ataupun wakil mufti ke, ataupun mufti baca doa ke. Ya Allah. Nah, sempena dengan kemerdekaan, sebelum perarakan bermula, nah, kita meminta kepada sahibus sahamah, nah, mufti sekian-sekian untuk membacakan doa seperti mana almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Linggi membaca ketika mendapat kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 57. Baca sebiji ayat tu. Nah, ada perkataan Melayu dalam tu. Nah, dan setelah daripada membacaan doa serta terjemahan, kita meminta pula kepada yang amat berhormat bla 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 untuk melaungkan azan menandakan tanda syukur mendapat kemerdekaan 31 Ogos 57. Tak meremang bulu roma. Lepas tu baru askar berarak, polis berarak, bomba berarak. Ikutlah nak buat macam ni ke, ikutlah. Nah, kan sekarang tak pesen apa, aku pun tak erti lah. Nah, macam ni pula lah. Nah, menyampah pula aku tengok. Nah, ikutlah. Nah, nak buat apa pun buatlah, tak kisahlah. Nah, tapi biar ada roh jiwa Islam, tak salah pun benda tu. Nah, Islam ni agama yang boleh. Kan? Ulama sebut, tapi tak apa, kita buat yang ni dulu. Tak meremang bulu roma tuan-tuan. Nah, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pukul 8 pagi ke 8.30 pagi, tanda kemenangan umat Islam. Jaga kemuliaan, jaga roh, jaga kita katakan martabat, kesopanan, kesusilaan, perlembagaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini kata sebenarnya tanah air kita ni jangan main-main tuan-tuan. Nah, cinta tanah air kita, wataniyah kita ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Ulama siap dah pada kita. Azan dah. Ustaz bagi laluan azan dulu boleh tak? Azan dulu lah, tak bunyi dulu. Sayang pula tak azan. Lepas tu kita sambung 8.26 ni 8.30 dah. Minta azan seorang insya-Allah. Boleh? Ada azan? Minta azan, mai. Sayang pula tak azan. Lepas tu kita sambung insya-Allah. Boleh? Tak ada? Ada? Allah. Allah.
Masya-Allah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah kita sambung tuan-tuan kuliah kita sikit pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang kita buat sekalipun, ingatlah, mungkin yang tadi Ustaz cerita tadi dalam konteks yang besar, konteks pemerintahan ataupun pentadbiran kita. Tetapi alhamdulillah sekurang-kurangnya mungkin boleh jadi juga daripada kalangan kita dalam skop yang kecil. Betul? Kita kadang-kadang ada buat family gathering. Jangan tinggalkan solat berjemaah kita. Jangan semayang berkumpul nak buat BBQ, tapi masing-masing semayang masing-masing. Semayang dalam chalet, dalam resort, dalam hotel masing-masing. Fa'alaikum bil jamaah, turun solat berjemaah. Daripada anak-anak kita ramai-ramai, cucu kita ramai-ramai, azan seorang, iqamah seorang, baru datang roh dalam kita beribadat. Buatlah apa pun kita nak buat, tak ada masalah. Macam kita tengok perarakan, alhamdulillah. Askar, poli, masing-masing tunjuk kehebatan masing-masing. Tanda kita ni tadi alhamdulillah mempertahan tanah air, alhamdulillah. Tapi jangan lupa juga, apa ulama-ulama kita perjuangkan tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata kitabullah melalui Al-Quran dan juga melalui sunnati Rasulullah, sunnah Nabi. Okey, habis. Kita tengok muka surat 8, muka surat sebelah. An-Nuri berkata pula, An-Nuri ni nama ialah Abul Al-Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri, berasal daripada kota Baghdad. Dan meninggal dunia pada 295 Masihi. Tasawuf bukanlah tulisan atau ilmu. Pula dah. Tasawuf bukan tulisan dan juga bukan ilmu, tetapi ia adalah akhlak. Tulis sikit, peribadi. Sebab tu kita nak dakwah orang paling berkesan, kata Nabi apa dia? Melalui apa? Akhlak kita. That's mean perangai kita lah. Ini baru tengok orang, alhamdulillah tu ada orang jemaah baru tu, cepat-cepat pergi santun. Nampak, kot karya kita ni, jangan nampaklah brother ni. Jangan nampaklah abang ni. Jadi kita ni sebagai pihak yang Allah Ta'ala bagi, AJK ke, bendahari ke, ikutlah imam ke, pengurusi ke, cepat-cepat, assalamualaikum bang, tu dah nampak tu 2-3 kali. Tak ada nak tegur, duduk mana bang? Alhamdulillah, cantik. Itu dia kata akhlak tu. Jangan pula kita, Ustaz tak pernah nampak dia tu Ustaz. Ustaz ambil tabung duit tu cepat-cepat Ustaz. Pula dah. Tengok muka ni macam muka penyamun ni Ustaz. Jangan. Jangan kita buruk sangka pada orang. Jadi apabila dia kata dekat situ akhlak, tunjuk akhlak kita dulu. Apa payah. Nak tunjuk akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita sendiri pun, akhlak kita kurang lagi baik. Kita tak nafikan. Kadang-kadang kita terlajak bahasa. Nabi SAW sebut manusia yang paling baik adalah orang yang buat baik kepada khairun min ahlihi, keluarga dia sendiri. Kadang-kadang betul, tak dinafikan, kadang-kadang kita sendiri terlajak lidah dengan isteri kita. Kita akui, walaupun kita ustaz ke, imam ke, siapa ke, aku dengan orang lain bukan main kita detik.
Nah, kadang-kadang isteri tu, ya Allah, ya Tuhanku, apa aku buat ni? Nah, mari mikir kadang-kadang sebelum tidur, tadi tinggi suara ni. Nah, cepat-cepatlah, minta maaf lah tadi. Nah, abah tinggi suara ke? Nah, ambil tinggi suara tadi ke? Sebenarnya begini-begini. Nah, kadang-kadang mari mikir. Sebab Nabi kata manusia yang paling baik bukan ramai anak murid. Bukan tuan-tuan yang datang kuliah ni. Ya, datang kuliah ni bagus. Majlis ilmu teruskan. Tapi orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah orang yang berbuat baik kepada ahli keluarga dia. Nah, suami dengan isteri misalnya contoh. Nah, adik-beradik kita misalnya contoh. Buat baik dengan ahli keluarga. Oh, payah. Maksud dia kata bukan tulisan. Maksudnya bukan buku. Bukan kertas. Bukan kitab. Ataupun dia kata dekat sini bukannya ilmu. Oh, mengaji tu macam-macam lah. Tulis itu ini, tulis itu ini. Nah, tetapi kata Al-Imam An-Nuri, tetapi adalah your attitude. Nah, sikap kita, akhlak kita. Nah, orang datang kan, dia pengalaman ustaz lah, pengalaman ustaz pusing banyak-banyak tempat ustaz ceramah. Nah, dia mesti ada Allah Ta'ala letakkan seorang ni tadi dalam masjid ataupun surau. Kerja dia mengkritik 24 jam. Dia memang ada gitu. Pengalaman ustaz, pengalaman. Nah, ini bukan kurang-kurang seorang. Nama dia Mangkuk Hayun Mabuk Ketum nama dia. Manjang tak kena aja. Dia akan ada seorang. Ustaz tak sebut surau ni. Ni live ni, aku tak tahu buku tengok ni. Jangan buat hal ni. Nah, tapi kita sebut je pengalaman ustaz. Dia akan ada seorang. Mana-manalah, tak kira Negeri Sembilan ke, KL ke, Selangor ke, Kelantan ke, Terengganu. Nah, ustaz ceramah panjang, ustaz ceramah pendek, imam baca lambat, imam baca slow. Nah, aircon tak sejuk, ada saja. Nah, jadi kalau kita tolak dia ke depan, abang kata imam panjang sangat, tak apa, minta abang naik ya. Nah, pun tak nak. Dia kata azan tu tak betul tu. Apa azan macam tu? Patut azan bagian-bagian. Kita suruh dia pun tak mau juga. Apa ni Yasin malam Jumaat? Yasin. Nah, cubalah baca kahfi. Kita pun kata, boleh bang, minggu keempat. Tapi minta abang pimpin boleh tak dekat depan? Pun tak mau juga. Nah, dia memang ada jenis pesen lagu tu. Jadi kita sebagai yang orang Allah Ta'ala pilih untuk ketuai, untuk tadbir, masuk kanan keluar kiri, jangan dengar parasit-parasit murahan ni. Sungguh. Nah, dia memang ada. Saya pun pernah kena. Nah, dia kata, apalah ustaz ni ceramah kuat sangat. Ingat orang apa? La ilaha illallah. Kan aku ceramah slow tidur semua. Betul? Ada. Kadang-kadang sakit hati. Nah, tapi baru ni lah. Nah, pengalaman satu masjid tu, kita tegur cukup-cukup. Nah, dia kata kuat sangat lah, itulah, inilah. Nah, kalau kata kuat, tuan sebutlah hantar kertas dekat saya. Nah, katakan saya supaya jauh ke. Ni tuan datang kepada saya. Ini majlis saya. Sebab tu Al-Imam Syafi'i sebut, orang ada adab, insya-Allah ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, belum tentu ada adab. Masa tu tempat orang hebat-hebat lah. Nah, saya tak mau sebut lah. Orang bisa-bisa belaka lah dalam tu. Dalam tu kita bagi kau-kau punya masa tu. Dah, taubat lahum, aku tak pergi lagi tempat tu dah. Nah, dia jemput saya kali kedua, kali ketiga. Tak apa lah, saya kata. Nah, bukan kita tak berminat. Tak apalah, biarlah orang-orang lain, ulama'-ulama', ustaz-ustaz lain pergilah. Nah, ya, kita tahu kadang-kadang suara kita ni kuat. Tapi hantarlah kertas. Ustaz minta slow sikit boleh tak? Ustaz minta jauhkan sikit boleh tak? Ustaz minta itu sikit, minta ini boleh tak? Ini datang, ngapa ni ceramah ni? Kita tengok haji ni kecil besar je. Kan kau flying kick kan apa tak dapat? Nah, jadi kita malah nak bicara macam tu. Saya sebut kau-kau. Tajuk lain, tajuk adalah nikmat Allah. Tapi saya terus twist. Nah, terus saya pergi kepada adab-adab menuntut ilmu. Terus saya tukar. Nah, jadi betul memang mungkin ada kekurangan kita, tetapi itu bukan daripada sudut apa ni tengah-tengah ceramah. Terkejut saya dalam saya kali pertama datang tempat tu. Nah, jadi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu macam ustaz kata dah. Rupa-rupanya baru ustaz tahu.
Hamba Allah ni memang semua orang dia sound, AJK pun bagi tahu, rupa-rupanya tak makan obat lagi, kurang hajar betul. Nah, yang kenanya aku jam terus masa tu. Nah, ustaz minta maaf ustaz, dia memang macam tu ustaz. Bukan ustaz seorang je. Nah, rupanya ramai pesen macam tu, tak apa dah lah. Nah, kita duk ingat kita tak ustaz, dia memang imam macam ni lah, itu macam ni lah. Nah, jadi masa ustaz cakap lah. Nah, kita pergi mana-mana tempat pun bukan semua orang boleh suka pada kita. Dan kita tak berharap pun orang suka pada kita. Nah, kita pergi semua tempat, mana-mana tempat, bukan semua orang benci kita. Betul. Ada je orang suka dan senang pada kita. Suka tu maksudnya orang tu selesa dengan kita. Macam kita jaga masjid surau lah. Nah, ada kita jaga masjid, ada kita jaga surau, ada kita pergi mana. Nah, ini tak kena, itu tak kena. Memang ada, tak boleh lari. Sebab tu tasawuf kata akhlak tadi tu. Nah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan kita putus dakwah. Kita tak berhenti dakwah. Nah, cuma kita tak selesa ada orang, kalau bahasa saya straight to the point, kurang ajar je. Walaupun tua bangka. Nah, kalau bahasa saya lah, kalau bahasa comel sikit, bahasa cantik sikit, kurang adabnya. Nah, bukan kata saya putus, saya dah kena macam alamak, kenapa macam ni Nah, aku tak nak dah lah sampai ke ilmu. Tetap sampaikan hingga akhir hayat. Cuma hati kita dah tak seronok. Nah, nak pergi tempat macam tu pun, walaupun dengan selesanya apa semua, nah, sanggup hati ke apa ke, itu kita tak kisah tu. Nah, tapi kalau datang macam tu, menyantuni pun tak ada, akhlak pun tak ada. Nah, ucap terima kasih, lepas tu datang balik jumpa saya, ustaz minta maaf lah ustaz, gini saya begini ustaz, ada tak nasihat? Nah, ustaz nak berikan pada saya. Dia pula mengaku salah. Nah, cuma macam ustaz nak highlightkan pada tajuk kita ni, bukan nak cerita perihal saya, nak cerita tuan-tuan. Betul. Ada jadi imam, ada jadi muazzin, ada jadi pengurusi, ada jadi bendahari, ada jadi SU. Nah, tuan-tuan tak usahlah nak ambil hati sangat. Mana-mana tuan-tuan pergi pun macam tu. Nah, bukan tempat tuan-tuan sahaja. Jika tasawuf itu adalah tulisan, maka ia boleh diperoleh dengan latihan. Jika ia adalah ilmu, maka ia diperoleh dengan belajar. Sebenarnya tasawuf itu ialah akhlak. Perangai, adab lah akhlak ni. Dengan akhlak yang terpuji. Betul. Tengok orang susah, tak boleh senang lah ustaz. Mesti kita tolongkan pertolongan kita. Nah, kita hulurkan. Ustaz, tengok orang lebih berumur ni dah banyak buat ibadat. Tengok orang lebih muda ni, dia belum banyak buat dosa macam saya buat dosa. Seseorang itu tidak sekali-kali akan dapat berakhlak dengan akhlak ilahi hanya menerusi ilmu dan tulisan. Belum cukup. Nah, karang kitab ke, belajarlah sampai mana ke, ya, alhamdulillah, bukan salah, teruskan menuntut ilmu. Tetapi sekiranya akhlak kita, berasa diri kita lebih mulia daripada orang lain, kita rasa apa yang kita ada, sertifikat kita, pangkat kita, darjat kita, kita boleh merendah-rendahkan orang lain, ketahuilah ilmu yang kita peroleh, pangkat yang kita dapat, tidak ada keberkatan dan pertolongan daripada Allah. Tak ada. Nah, tapi ustaz dia ni ustaz, ya Allah, orang hebat ustaz. Nah, masalahnya rendah diri Allah ustaz. Kita minta buat ucapan pun. Nah, lepas tu dia antara orang yang banyak infak. Kita nak sebutkan nama dia, dia pesan jangan sebut nama saya. Kalau sebut saya tak sampaikan bantuan lagi. Sampai macam tu lah ustaz. Nah, itulah akhlak yang sebenar. Orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi dia boleh infak. Hal keadaan tangan kanan dia memberi, tangan kiri dia tak tahu. Inilah macam live kita tengok. Kan? Ada sahabat-sahabat kita dalam ni, ustaz saya nak infak lah ustaz. Nah, ni ke akaun ni, nombor yang tertera ni, ustaz saya nak sampaikan bantuan lah. Nah, surah An-Nur kita ni ustaz, aktif lah ustaz, pagi, petang, siang, malam, online ada, merata-rata. Boleh masuk dalam Facebook dia ustaz. Ustaz, saya nak gunakan duit saya ni ustaz untuk kegunaan amal jariah. Itu baru amal jariah. Nah, dia bukan amal orang bagi duit kita simpan. Memang dah dapat untuk kita. RM10 kita masuk, tapi pihak pengurusan tak buat apa-apa, simpan. Itu yang ulama kata jariah tu. Jariah ni mengalir. Kita betul lah, surau ni nak lah RM10, nah masuk RM100, RM1000 ke apa ke. Tapi tiba-tiba akhirnya pihak pengurusan simpan duit.
Simpan ni ada quotation dia, ada kuota dia, ada portion dia, ada bahagian dia. Simpan tu padan patut. Ini simpan 120,000, 150,000. Kuliah pun kadang ada pun tidak. Duit banyak. Oh, bangga. Oh, saya masjid ni semayang Jumaat ni. Nah, oh, saya simpan duit. Pengurusi dulu tak ada duit. Nah, tapi dengan adanya saya simpan duit. Ya, Alhamdulillah. Sebab orang pilih abang, orang pilih tuan, orang pilih ustaz, orang pilih encik ahli qaryah. Bukan untuk simpan duit tu. Manfaat jariah. Nah, kalau tengok dekat surah An-Nur ni, Ustaz tengok Facebook Ustaz, Masya Allah, tak ada nak follow. Nah, kuliah duha Ustaz Roslan, Da'i Hidayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penuh. Ni kata orang infak tak rugi, puas hati. Nah, bukan infak simpan. Sesetengah masjid, bukan setengah lah, kebanyakan lah. Nah, simpan. Inilah yang ulama bahaskan. Ada perkataan amal jariah. Amal tu dapat. Orang yang infak, okey, tabung bergerak, masuk 10, 20, 30, masjid. Tapi jariah kepada orang yang derma, selagi pihak masjid tak gunakan kepada perkara yang manfaat, itulah tak mengalir untuk kita. Tak mengalir lah. Itu nama amal jariah. Sadaqatin jariyah dalam hadis sebut. Nah, ini kita, orang bagi dalam akaun banyak ni. Saya masjid A, saya nama surau B. 120,000. Nah, mana saya? Contohlah saya Rembau ke, nah, mana ke KL ke apa. Kita simpan duit ni. Nah, gunalah bang. Abang takut apa? Ni rumah Allah. Tengoklah mana-mana facilities yang tak cukup. Kadang-kadang orang perempuan, ada tak ruangan wuduk khas dia? Abang Allah Ta'ala bagi masjid abang boleh buat Jumaat. Semayang Jumaat, kutipan ada. Itu yang kadang-kadang sedih tengok. Kutipan Jumaat, RM1,000. Sebab apa? Sebab abang pun lokik untuk keluarkan duit. Allah Ta'ala pun tak gerakkan hati-hati orang untuk derma masjid abang. Abang pengurusi, abang bendahari. Jumaat RM1,000. Ya Allah, sikitnya. Mana ada Jumaat RM1,000? Itulah Ustaz, masjid kita memang macam tu lah Ustaz. Cuba selidik tengok. Tak ada lain tak bukan. Kadang-kadang kuliah krik. Nah, nak bagi pada orang tarik ni budak-budak cuti sekolah. Ada tak buat program? Azan ke? Program budak-budak cuti sekolah. Ada tak? Kalau kita ada, Alhamdulillah. Ni cerita masjid-masjid yang pitih banyak. Duit banyak. Guna dalam bulan-bulan cuti sekolah. Ada tak pertandingan? Kalau kita baru-baru ni sempena merdeka, buatlah 2 in 1. Cuti sekolah dan pertandingan mewarna kemerdekaan. Buatlah. Rukun 13 ajar pada bulan. Pertandingan azan, pertandingan hafal 3 kul. Budak-budak. Nah, manfaatkan duit tu. Ini seronok pula simpan. Pengurusi dulu tak hebat. Kenapa pula tuan? Saya boleh simpan 120,000. Mabuk sungguhnya pengurusi. Nah, bangga pula. Saya ni memang duit banyak ni. Nah, 180,000, 190,000 saya boleh simpan. Syukur, tapi manfaatkanlah. Kalau tempat orang perempuan, apa facilities yang kurang? Tengok. Biasa orang perempuan punya facility, pengalaman ustaz sangat kurang. Nah, nak ambil wuduk kadang-kadang kena letak telekung, payah. Nah, letakkan satu ruangan khas untuk orang perempuan ambil wuduk. Nah, keselesaan aircon dia macam mana, masjid, surau, biar ada facilities. Betul, ulama-ulama sebut ada 4 kelebihan nak tarik orang datang masjid surau. Nah, pertama, kedudukan imam dengan muazzin. Maksudnya suara dia tu ada. Nah, kedua dia kata apa? Facilities, selesa duduk. Nah, ketiga, pengimarahan. Nah, maksudnya dia pada sudut kuliah, aktiviti, panggil itu, panggil ini, ligan, seronok buat. Dan yang keempat daripada sudut, dia panggil AJK ni tadi bersatu hati menyantuni jemaah lain. Ni 4 kekuatan ni. Kalau ada mana-mana masjid surau yang sedang tengok, kalau Ustaz, Ustaz tak ramai lah sedangkan kami semayang Jumaat. Nah, kami masjid, cuba cek balik 4 ni. Antara faktor. Ustaz ulang balik. Pertama, facilities, keselesaan. Bagi seronok sikit.
Nah, tempat orang perempuan bagi selesa sikit, ataupun tempat orang lelaki, tak kisahlah. Nah, tandas orang perempuan jangan jauh-jauh. Ini tandas ya Allah, betul-betul sebelah van jenazah. Punyalah takut nak pergi. Nah, betul-betul sebelah van jenazah. Orang rumah saya kalau bawa, bang jangan pergi lagi lah bang, masjid tu bang. Kenapa? Saya nak terkencing dari betul-betul sebelah van jenazah. Taubat nasuha terus kata rumah. Nah, tak mau pergi lagi lah bang. Itu faktor dia. Nah, bagi nampak keselesaan sikit. Ni masjid-masjid yang gah, pitih banyak. Macam tempat kita surau ni terhad. Nah, Jumaat pun tak ada. Tapi Allah Ta'ala bagi gerak juga. Itu nak kata rumah Allah. Berbanding dengan masjid-masjid karya-karya lain. Manfaatkan, gunakan. Ini kadang-kadang, tak apalah, biarlah, kita simpanlah duit tu. Simpanlah. Itulah kata sayangnya tak datang majlis ilmu. Amal kita boleh dapat sebab kita infak, tapi jariah kita belum mengalir. Kerana apa? Kerana duit tu sengaja disimpan, diperuk dalam bank. Tak ada apa-apa. Padahal dengan kapet pun teruk, facilities parking motor pun belum tentu, tandas macam mana, ruangan muslimat selesa ke tidak. Tapi kita tak ambil cakna, sebab kita tak rasa ini adalah sebahagian daripada saham akhirat kita. Maka kita indah tak indah. Tapi orang yang kalau ada jiwa besar, dia nampak, Ustaz, saya memang niat kerana Allah, Ustaz. Nah, duit ada banyak-banyak, Ustaz. Kita gunakanlah tempat yang sepatutnya. Nah, speaker ke, jamuan makan ke, kita manfaat. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita. Jadi itulah Ustaz nak sampaikan, antaranya sedikit sebanyak akhlak kita ni tadi. Nah, orang bagi, orang infak, kita rolling balik, guna balik. Nah, dan memang Ustaz nampaklah kalau di surau kita, puas hatilah. Nah, penonton-penonton yang tengok pun kalau nak infak pun secara terus teranglah Ustaz tengok puas hati. Nah, gunakan. Baru ni pula Ustaz dijemput juga untuk baru ni, Sapi tak sempat datang. Nah, ada program kemerdekaan tak silap Ustaz. Nah, Ustaz tak sempat datang. Nah, pengurusi pun jemput, Abang Zul pun jemput. Nah, tak dan kita nak datang. Sebab waktu tu, hari tu memang ada slot kita. Nah, jadi nak gambarkan bahawasanya memang kalau kita ni tadi nak buat satu-satu jariah tu, nah, bukanlah kita kata semata-mata kepada masjid dan surau, tetapi kita ambillah juga penelitian supaya kita tengok di antara tempat-tempat yang aktif, yang kita kata kuliah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, pengisian dia, program luar, bukan semata-mata kuliah dengan anak karya. Mudah-mudahan insya-Allah itulah yang mendapat kejayaan, mendapat kekuatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz rasa cukup dulu. Nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi akan datang. Kata Syekh Dr. Abdul Wafa, pada dasarnya tasawuf adalah akhlak dan ruh Islam. Nanti kita masuk pula pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada Ustaz. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala baikkan hubungan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan majlis ilmu kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.